Hai, Assalamualaikum, bersama saya YouTube channel Farah Ani. Okay, so hari ni kita akan react, bukan salah satu, 5 lokasi harta karun emas di Malaysia. Yes, so siapa kita yang akan tak suka emas? Betul. So yang ni kita akan react daripada channel Top 5 Malaysia. So kau boleh subscribe channel dia, dan ada banyak-banyak top 5 video-video top 5 yang diorang dibuat. So kau nak tahu apa yang top 5 kat Malaysia ni, subscribe Top 5 Malaysia punya channel. Okay, so yang ni kita nak tengok apa ni? Okay, saya nak tengok kenapa saya pilih tajuk harta karun emas. Sebab apa? Sebab awak nak cari harta karun ni? Tak. Saya memang suka emas, dan saya suka kumpul-kumpul emas sikit-sikit. Itu adalah fitrah perempuan, memang dia suka emas. Sebab tu dalam syurga dia dapat emas. Kan lelaki suka ke perempuan, sebab tu syurga dapat bidadari. Tapi awak bidadari saya kan. Di dunia dan di akhirat, inilah dia bidadari saya. Jom kita tengok kan. Jom. Kemewahan dan kekayaan tanah Melayu dengan emas sangat terkenal dari zaman Firaun dan Nabi Sulaiman lagi, dan sebahagian besar kekayaan emas baginda telah dipindahkan ke tanah Melayu bagi kegunaan masa hadapan, sehinggakan terdapat gunung di Malaysia yang diberi gelaran oleh seluruh dunia sebagai Gunung Emas. Di sini terdapat 5 lokasi harta karun emas di Malaysia yang ramai nak tahu. Ya, saya nak tahu sangat kat mana. Kat mana? Awak rasa kat mana? Awak rasa kat mana? Gunung Emas di bawah belayar. Itu pantun. Okey. Saya rasa Gunung Jerai. Gunung Jerai, kita tengok juga. Gunung Ledang. Gunung Ledang. Okey, kita tengok. Gunung Ledang ada tak dalam top 5 Malaysia? Nombor 5, Sabah. Negeri di bawah Bayu ini kaya dengan sumber alam semula jadi dan menjadi antara lokasi pelancongan dunia yang terkenal. Malah lubuk emas baharu telah dikenal pasti daripada kerja-kerja cari gali dan penjelajahan yang dijalankan. Dan ternyata Sabah mempunyai potensi pelombongan emas yang besar. Lokasi tersebut ditemukan di Bukit Mantri, Tawau. Aktiviti pelombongan emas di sini diusahakan 100% oleh tenaga kerja tempatan dengan menggunakan teknologi baharu bertaraf antarabangsa bagi memelihara alam sekitar. Pelombongan ini mula membuat pengeluaran emas pada September 2018, dan dalam masa kurang setahun terkumpul sebanyak 230,000 gram emas dengan nilai lebih kurang 40 juta ringgit. Sabah menjadi salah sebuah negeri pengeluar emas utama di Malaysia. 23,000 kilogram. Turut mempunyai beberapa kawasan lain yang telah dikenal pasti mempunyai sumber emas untuk dibangunkan. Antaranya ialah Ranau, West Swalok dan Kiabau. Nombor 4, Lubuk Mandi, Terengganu. Kawasan Lubuk Mandi bukanlah kawasan yang baru diteroka. Beberapa penemuan artifak seperti lokej, streka dan keris yang berusia lebih dari 1 abad memberi petunjuk bahawa kawasan berkenaan sudah mempunyai sejarahnya tersendiri dan bukanlah satu kawasan hutan yang tidak. Macam mana diorang tahu yang sesuatu tempat tu ada emas? Mungkin diorang terjumpa, terpijak. Tapi emas. Tapi macam tempat ni ada emas. Macam tapi diorang mungkin mendulang, faham tak? Mendulang dulu, tengok ada tak. Kalau ada kecil-kecil tu, maknanya dia ada lah situ. Dia kalau contohnya emas ni, dia dalam bentuk sepih ke ataupun dia bentuk macam batu dia selalunya macam batu kecil-kecil, pasir-pasir macam tu kan. Macam nak kutip? Macam nak kutip. Dia kena pakai dulang tu lah. Kena pakai dulang-dulang buat tu. Sebab kalau nak jumpa yang nugget yang besar-besar ibu jari macam ni, susah kot. Kalau jumpa pun tak tahu lah. Saya pun tak tahu pasal emas ni. Saya teringin nak lalu. Dia kata dekat sungai ni banyak emas. Jadi kalau saya lalu kat tepi sungai tu tak ada. Kat sungai mana awak lalu? Sungai Uluyam. Sungai Uluyam memang tak ada lah. Ada. Dia tak semua tempat ada. Penghuni suatu ketika dahulu. Kawasan ini mula terkenal sebagai kawasan pelombongan emas sekitar tahun 80-an, dan kemasyhurannya sebagai lubuk emas menyebabkan manusia berpusu-pusu untuk mencuba nasib melombong galian berharga itu, sehinggalah berlaku beberapa tragedi yang membawa maut berpuluh nyawa dengan kejadian terakhir berlaku apabila 5 sahabat dihempap batu tebing yang terhakis dengan seorang daripadanya maut, sehinggakan terdapat buku yang diterbit mengisahkan tragedi yang berlaku di sini. Di kawasan Kampung Jenang Marang, Terengganu terdapat banyak emas sehinggakan boleh mendulang emas di laman rumah saja, dan ada penduduk yang boleh menemui jenis emas 10. Aktiviti mendulang emas di kampung ini sudah lama dilakukan penduduk, iaitu selepas kawasan Lubuk Mandi ditutup sekitar akhir 90-an, dah dan macam lubuk kemudian besar telah ni dibuka semula pada tahun 2002, dan kebanyakan penduduk tidak. Tapi awak tahu tak, lubuk besar ni, satu lubuk macam lubuk emas ni, lepas tu diorang gali-gali emas tu yang macam ada kontraktor banyak-banyak tu kan. Awak tahu berapa banyak emas yang diorang dapat? Berapa?
Tak tahu lah. Saya pernah tanya orang lah. Berapa banyak emas. Orang cakap depends lah. Kalau satu tempat tu power, dia boleh dapat lah sampai 1 tan. 1 tan tu 1 lori ya? 1 tan tu kaya teruk. 1 tan tu kaya teruk. Itu 1 tan tu 1 lori ke? Banyak tu. Banyak tu. Tak mungkin 1 tan mungkin ada dalam 10 kilo, 30 kilo, 40 kilo macam tu kot. Sekejap, saya nak tanya. Saya tengok ramai-ramai orang 100 kilo, 200 kilo macam tu. 200 kilo. Gila banyak Bi. Banyak Bi, awak ingat apa? 100 kilo dapat 1 kilo. Dah kalau 100 kilo berapa? 230 juta. Sekarang berapa? 230 juta kan? 100 kilo kan? 230 juta ringgit 100 kilo. Awak ingat dia orang nak pacak situ kalau projek tu RM10,000 je. Sekejap, saya nak tanya. So, kalau yang lombong emas ni, saya tengok ramai-ramai ni, memang semua orang boleh boleh cari emas ke macam mana? Saya rasa dia terkawal oleh kerajaan lah. Kerajaan kawal lah. Mana lombong emas tu yang tak kena dapatkan lesen lah. Maksud dia, saya rasa macam tu kot. Kalau kerajaan tak kawal, berpusu-pusu dah orang pergi situ. Habislah jahanam habis tanah tu pun. Hebohkan aktiviti ini kerana tidak mahu tragedi lubuk mandi berulang di sini. Nombor 3, Kelantan. Bumi Serambi Mekah ini kaya dengan hasil minyak, biji besi dan paling dikenali dengan emas. Menurut artikel Jabatan Mineral dan Geosains, pengeluaran emas di Kelantan adalah sebanyak 1.13 juta gram pada tahun 2018 dan pada tahun 1960 terdapat penemuan sebuah terowong pelombongan emas sepanjang 30 meter yang dibina pada tahun 1931 oleh pelombong emas dari Perancis di Kampung Kalai, Jeli, Kelantan. Terowong ini menjadi saksi bahawa terdapat aktiviti melombong emas yang beroperasi kira-kira 15 tahun dan menjadi bukti bahawa negeri Kelantan mempunyai mineral emas yang banyak sejak dahulu lagi. Kebanyakan penduduk yang tinggal berdekatan dengan lokasi emas telah biasa melakukan aktiviti turun-menurun iaitu mendulang emas secara tradisional. Bukan calang-calang orang boleh mendulang orang Kelantan ni emas berlama-lama. Cukup ilmu di dada pasti tidak berhasil dan pulang dengan tangan kosong. Dan terdapat banyak awak ingat Kelantan ni gelang emas banyak ni. Ingat dia cari sendiri. Patutlah orang Kelantan ni emas banyak, rupanya kaki lombong. Tak, awak ingat dia cari sendiri. Cari sendiri balik rumah buat gelang. Betul. Dia belilah emas tu. Habis tu maksud saya, emas kan terkenal, Kelantan kan terkenal dengan emas. Jadi maksudnya kalau orang yang banyak sampai sini Vida tu melombong lah tu. Taklah, dia belilah emas tu. Gila Kelantan Memanglah banyak lombong emas, tapi dia dijaga, faham tak? Kerajaan Kelantan jaga. Bestnya jumpa emas banyak-banyak Bi. Bahawa setiap kawasan yang ada emas pasti akan ada penunggu seperti jin atau ular. Terdapat banyak pantang larang semasa mencari emas. Antaranya tidak boleh terlalu banyak bercakap atau berbuat bising dan tidak boleh bercakap besar. Pada April tahun 2019, ramai 77 penuntut Universiti Malaysia Kelantan dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan menyertai aktiviti yang diadakan selama 3 hari di Kampung Kalai, Batu Melintang, Jeli. Mereka berjaya mendulang 43.75 gram emas dan ketulan batu permata yang dianggarkan bernilai sehingga RM22,000. Nombor 2, Kuala Lipis, Pahang. Pahang sememangnya kaya dengan hasil Pahang banyak emas sejak berabad. Besar-besar. Hal ini terbukti dengan adanya terowong emas lama Bukit Siam di Lipis. Mengikut sejarah Siam, Raja Surya Varman II membawa 700 ekor gajah untuk membeli emas dengan pemimpin Melayu di Raub Pahang bagi membina Angkor Wat. Pada tahun 2018 direkodkan Pahang mempunyai 10 lombong emas yang beroperasi. Hal ini menjadikan Pahang sebagai pemegang tahta bagi pengeluar utama emas negara dengan pengeluaran sebanyak 1.5 juta gram. Pahang mengeluarkan hampir 95% pengeluaran emas di Malaysia. Antara lombong yang terbesar dan dilaporkan masih mempunyai simpanan emas yang banyak di negara ini ialah di penjom Kuala Lipis. Maka tidak heranlah pihak British menjadikan Kuala Lipis sebagai ibu negeri Pahang suatu ketika dahulu kerana ingin merebut emas yang terkumpul di sini. Nombor 1, Gunung Ledang, Johor. Gunung Ledang betul lah. Masin mulut saya. Gunung Ledang betul lah. Awak kena bawa saya kat Gunung Ledang ni, awak tahu. Nanti saya bawa. Awak kena bawa saya dekat Gunung Ledang ni untuk cari emas. Boleh, nanti saya Kita bawa yang apa tu, yang metal detector tu. Itu tu. Cik, boleh. Gunung Ledang sangat terkenal dengan nama Mount Ophir dari negara-negara barat. Nama Ophir telah tersebut dari dahulu lagi dalam sejarah dan kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam bahawa terdapat banyak emas di suatu tempat bernama
bernama Mount Ophir. Usaha pencarian lokasi emas secara bersungguh-sungguh hanya dijalankan selepas bangsa Portugis menjadi kuasa besar dalam dunia pada abad Masihi ke-15. Di sekeliling kemuncak Gunung Ledang itu terdapat 7 buah kemuncak yang rendah dan tiap-tiap satunya mempunyai legendanya tersendiri. Yang paling menarik ialah legenda Gunung Gemeh. Menurut cerita orang tua, nama Gemeh itu berpunca dari kepercayaan bahawa dalam gunung tersebut ada sebuah gua emas yang dikawal rapi oleh penunggunya, iaitu seekor lembu emas. Dapat juga tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Gemeh ini merupakan pusat perusahaan emas yang tertua di Gunung Ledang dan merupakan pusat pelombongan orang Melayu yang penting sehingga abad ke-18. Dalam catatan Newbold menjelang tahun 1833, pusat Gemeh mempunyai 16 buah lombong tetapi kebanyakannya telah dibinasakan oleh perompak. Menurut sejarah Melayu, pelayaran Laksamana Cheng Ho atas arahan Maharajanya telah membuat sebanyak 7 kali lawatan tinjauan ke laut-laut selatan China sampai ke Sri Lanka. Setiap kali pelayaran, beliau akan singgah ke Melaka dan pernah melawat lombong-lombong emas di Gunung Ledang. Beliau turut membawa beberapa bongkah emas untuk pengetahuan Maharajanya. Dan hingga sekarang, contoh emas Gunung Ledang itu masih tersimpan di Muzium Kebangsaan Negara di Taiwan. Dan nama Gunung Ledang yang dilaporkan oleh Laksamana Cheng Ho ialah Gunung Kim Sua, yang bermaksud Gunung Emas. Sehingga itu, setiap pedagang Cina yang melalui Selat Melaka memanggil Gunung Ledang sebagai Gunung Kim Sua. Itu sahaja video pada hari ini. Kesimpulannya, Malaysia sudah terbukti mempunyai sumber emas yang banyak dari dahulu lagi dan banyak kisah-kisah misteri yang disimpan tentang lokasinya. Jom komen kisah lokasi emas mana. So, itulah dia video daripada Top 5 Malaysia. 5 lokasi emas yang paling banyak lah. Lubuk emas lah. 5 lokasi lubuk emas. Saya nak minta tolong awak bawa dekat satu tempat je. Kat mana? Tak kisahlah, macam dekat Kuala Lipis ke, dekat Pahang ataupun dekat Gunung Ledang ke. Gunung Ledang nak buat apa? Kalau jauh sangat dekat Johor tu, kalau jauh sangat kat Johor tu, masa kita nak balik Kelantan tu kan, kita berhentilah sekejap kat Kuala Lipis. Saya teringin sangat nak tengok tempat yang melombong-lombong emas ni, sebab saya tak pernah. Tak, maksudnya tempat dia orang ni terkawal. Bukannya kita suka-suka boleh masuk. Kalau kita suka-suka boleh masuk, saya rasa dah habis dah emas kat situ. Semua orang boleh masuk. Sebab saya nak tengok je, saya tak ambil pun. Tengok je, tapi dalam beg ada kuali. Kan, alah tahu dah awak ni. Ini saja video lombong emas yang paling OP lah. So kalau korang nak tengok lagi, jangan lupa like and share and subscribe. Jangan lupa like and subscribe kan. Yeah boy.